اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Kau tunjukilah kami yang benar dan kurniakanlah kami keupayaan untuk mengikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang suka mendengar kata-kata benar dari-Mu, lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini seperti biasa, kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus kurniakan kepada kita nikmat ini. Dengan kita sentiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memalingkan kita daripada rajin menjadi malas. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami selepas Engkau memberi hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami dari sisi-Mu kerahmatan, dan sesungguhnya Engkaulah yang sebaik-baik memberikan kurniaan. Jadi dalam doa ini kita minta kepada Allah supaya Allah jangan palingkan hati kita, dan jangan dipalingkan daripada dapat hidayat beramal. Takut-takut dipalingkan pula berhenti daripada beramal. Na'udzubillah. Kerana masih ramai dari kalangan orang Islam sendiri, dia sebagai orang Islam tapi belum mendapat hidayat untuk beramal. Kita dah beramal dah, kemudian Allah tambahkan lagi hidayat itu. Dengan apa? Dengan mengejar amalan-amalan yang sunat, ya, dengan qabliyahnya, ba'diyahnya kalau salat, kan, dengan berjamaahnya, bukan di rumah tapi di surau ataupun di masjid. Siapa yang memberikan hidayat ini? Allah, kan? Ditambah pula bagi kita yang berkunut waktu pagi, subuh, tak berhenti kita aminkan, ataupun kalau kita sendiri bersembahyang, kita minta Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada, Kau berikanlah kepada kami hidayat sebagaimana Engkau telah memberi hidayat kepada orang-orang yang lalu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita minta kepada Allah, kita minta sebagaimana Allah dah beri kepada orang-orang yang baik-baik belakang semua. Allah tahu kita ni benar ataupun tidak bila meminta. Kalau kita mohon, kita kena yakin kita diperkenankan oleh Allah. Dan kalau kita memohon tu, kita pastikan hati kita ini benar-benar mengharap Allah Ta'ala akan kurniakan apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau kita minta Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang suka mendengar Al-Quran, Allah Ta'ala akan jadikan kita suka mendengar Al-Quran. Kalau bermula suka mendengar bacaannya saja, maka Allah Ta'ala akan tambah nanti untuk tahu apa yang ada di dalamnya. Ini yang dikatakan orang yang sudah mendapat hidayat, Allah akan tambah hidayat itu nanti. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan mereka yang sudah mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala, zadahum huda, Allah menambahkan mereka hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, para jamaah, hidayat Allah ni terlalu banyak sekali, ya, terlalu banyak. Jadi kerana itu kita jangan putus berdoa kepada Allah supaya Allah terus memberi hidayat kepada kita, ya. Sebab kita tak tahu ni hati kita ni bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ubah, bila-bila masa, sekali mata. Dan kalau kita tak bergantung kepada Dia, tak memohon kepada Dia, maka dibimbangkan hati kita akan berubah, ya.
dengan sebab-sebab, dengan apa? Dengan apa tu perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak sangka perkara itu boleh berlaku. Ya, godaan tak sahut kita ni. Ya, godaan-godaan daripada siapa? Daripada syaitan dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kerana itu, jangan kita mengaku kita ada kekuatan. Kita tak kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada upaya untuk meninggalkan larangan, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bila kita tahu ini pertolongan Allah, kita akan rasakan, ya Allah, Engkau memang sayangkan aku, Engkau memang merahmati aku. Kan yang tadi doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Kurniakanlah untuk kami dari sisimu. Kita tak minta dari orang lain, kita minta daripada Allah Ta'ala. Apa yang kita minta? Rahmah, iaitu belas kasihan kita minta daripada Allah Ta'ala. Dah takkan Allah Ta'ala nak biarkan kalau kita dah minta, ya? Biarkan ke? Tidak. Dia akan beri kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah dengan mengakui bahawa Allah lah tempat berharap segala-galanya. Jadi para jamaah, ini di antara perkara penting yang kita perlu tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala-galanya akan kurniakan kepada kita apa yang kita pohonkan, ya. InsyaAllah malam ini kita akan mula melihat surah Al-Ma'un, ya. Yang imam tadi, Masya Allah, rupanya imam perasan, ya, bahawa kita ni malam ini akan belajar surah Al-Ma'un, ya. Jadi sebelum kita melihat, ya, huraian-huraian yang ada dalam surah ini, kita lihat dulu apa tu ayat-ayatnya, kemudian terjemahannya, kemudian mungkin malam ini kita akan melihat mukadimah terlebih dahulu, ya. Ta'amul miskin, ya. Sudah, ya. Jadi maknanya wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan galakan untuk memberi makan kepada orang miskin, ya. Alhamdulillah. Baik, begitupun kita lihat, ya, bahawa secara ringkasnya dalam surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita. Peringatan tentang siapa? Tentang orang yang berdusta dalam agama. Ya Allah, kalau kita dengar dia, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, adakah engkau lihat orang yang mendustakan agama? Kalau kita dengar ayat ini, terasa pada kita ni, rupanya di sana ada golongan yang mendustakan agama. Dan yang memberitahu pada kita tentang orang mendustakan agama ialah Allah yang tahu segala-galanya. Kita mungkin pada zahirnya kita nampak orang itu dah bagus dah, ya, dengan salatnya umpamanya, dengan sedekahnya umpamanya, ya, dan lain-lain, nampak dah bagus. Kita tahu tak hati dia? Nah, kan Allah yang tahu apa dalam hati kita beritahu kita. Inilah ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang berdustakan agama, berdusta dalam agama, ya. Bukan mendustakan agama. Kalau mendustakan agama maknanya agama Islam tak betul, agama Islam tak baik, itu mendustakan agama. Tapi berdusta dalam agama, maknanya dalam beramal rupanya dia ada sifat mendusta di situ. Yang memberitahu kita siapa dia ni? Bukan manusia. Kalau manusia ni banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Yang memberitahu kita ialah pencipta manusia, yang dia sendiri beritahu bahawa yang ada terbisik dalam hati kita pun dia kata, dia tahu. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia yang sempurna dan sebagainya. Wa na'lamu, dan kami tahu, kata Allah Ta'ala, ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh
jiwanya. Masya Allah. Ya, Allah yang tahu perkara itu beritahu pula kepada kita dalam ayat ini, dalam surah ini, iaitu orang yang berdusta dalam agama. Maka kita sudah lihat beberapa sifat yang terlebih dahulu, iaitu sifat yang pertamanya ialah allazi yad'ul yatim, orang yang menindas anak yatim. Ini satu. Maknanya anak yatim ini jangan ditindas-tindas. Mungkin berlaku kat sana penindasan melalui apa? Mengambil harta anak dia, anak yatim, ataupun menindas, menghalang daripada anak yatim untuk mendapatkan hak dia. Terutama sekali anak yatim yang mempunyai orang tua yang meninggal yang kaya. Kalau yang tak kaya, orang tak gaduh. Tapi yang kaya ni banyak orang gaduh ni. Mengaku aku ni pakcik dia lah dan sebagainya. Yang dia merasakan dia lebih berhak. Padahal kalau kita lihat, kadang-kadang pakcik tak dapat benda pun dalam faraid kan. Pasal apa? Anak-anak ni dia boleh menghalang ramai daripada kalangan orang-orang yang yang ada dalam hubungan kekeluargaan. Anak tu ada kekuatan di sana. Jadi ini dia. Kenapa disebut anak yatim? Kerana mereka ini adalah orang yang masih lagi ataupun anak-anak yang belum balik, yang sudah kematian orang tuanya. Jadi yang beratnya, orang yang seperti ini, yang disebut sebagai menindas ini, diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Mereka yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, sebenarnya mereka itu telah memakan bara api neraka. Subhanallah, Allah Ta'ala dah beri peringatan hal ini supaya kita berjaga-jaga. Maka ayat-ayat seperti ini, bila ia merupakan peringatan, kita hendaklah jadikan ia sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Dia sayang kepada kita, diberitahu kita bahawa inilah orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu iaitu mereka yang makan ataupun menindas anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalak untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini kita sudah lihat, insyaAllah kita akan sambung yang seterusnya. Tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Ini boleh berlaku kalau sekiranya dia sendiri memang tidak ada, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat umpamanya. Kalau dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, dia hendaklah memberikan galakan orang lain yang sudah wajib memberikan zakat supaya mengeluarkan zakatnya. Jangan menghalang pula. Sebab kalau orang yang menghalang agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah tak ada, sekurang-kurangnya menggalakkan orang lain. Nak menggalakkan ni perlu kepada apa? Mesti ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak menggalakkan? Itu orang-orang yang pakar-pakar motivasi itu, macam-macam ilmu ni. Kalau tak ada ilmu motivasi, macam mana nak beri motivasi kepada orang, menggalakkan orang kan? Jadi kerana itu dia tahu bahawa rupanya orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya umpamanya kan, Allah Ta'ala perintah supaya mengeluarkan zakat. Bukan itu saja. Bagaimana nak menggalakkan? Dia bawa ayat-ayat yang disebut dalam istilah at-targhib. Targhibnya apa makna targhib? Iaitu menggalakkan, menyukakan. Ambillah sana di antara ayat yang selalu kita dengar, apa dia? Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji benih menimbulkan 7 tangkai, tiap satu tangkai menimbulkan 100 benih, kan itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai.
tiap-tiap satu tangkai menumbuhkan lagi 100 benih. Artinya bahasa mudahnya 700 tadinya. Tapi bukan itu saja. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wallahu dha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lagi kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi bukan melipat gandakan itu saja-saja. Dia ada kaitannya dengan apa? Sejauh mana ikhlas dalam beramal, dalam membelanjakan hartanya. Kalau dia nak tunjuk-tunjuk, ini akan masuk yang berikutnya, ayat berikutnya. Ya. Jadi digalakkan orang itu supaya membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu apa? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya. Rahmat Allah maha luas. Macam mana kita nak rasakan rahmat Allah Ta'ala maha luas? Biasa kita tahu kan, luas tak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan oksigen saja, cuba tengok ya? Adakah oksigen ini hanya diberikan sebahagian negara saja, tempat orang beriman saja? Tak, semuanya diberi oleh Allah Ta'ala. Yang beriman pun diberi, yang tak beriman pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan yang diturunkan, bila nak diturunkan oleh Allah Ta'ala, ada pilih, ini rumah orang Islam, ini rumah orang kafir, sekat, ada gitu? Tak ada, diturunkan hujan ini juga. Ini maknanya rahmat Allah tu maha luas. Rahmat Allah maha luas tu kita lihat kita sendiri, ya. Daripada apa? Semua, sama ada beriman ataupun tak beriman. Ketika kecil apa dia? Makanan melalui apa? Tali pusat. Orang Islam, tak Islam, beriman, tak beriman, semuanya dapat. Luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Dan kalau kita lihat dari segi masa, tengok rahmat Allah Ta'ala maha luas. Ini dah berapa tahun kita? Kalau ikut tahun apa? Tahun Hijrah 1464 ya. 1464. Kalau Masihi dah 2015. Dah berapa tahun dah? Ya. Ini baru ambil daripada tahun Masihi. Kalau nak ambil daripada zaman Nabi Adam lagi, berapa tahun dah kita sekarang? Wallahu a'lam. Dapat makan tak? Dapat makan? Dah. Kan luas rahmat Allah. Dia tak hentikan ada. Zaman Nabi saja ada makanan. Lepas zaman Nabi tak ada makanan. Sebab orang derhaka belaka. Gitu Allah Ta'ala. Dah. Wallahu wasi'un. Allah Ta'ala itu rahmatnya maha luas rahmatnya. Alim, maha mengetahui segala-galanya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini kita lihat ya, walaupun sesiapa yang tidak mampu ataupun tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tak mampu untuk bersedekah, tapi kalau dia ada ilmu, dia boleh memberi galakan kepada orang lain. Sekurang-kurangnya dia telah melaksanakan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila huda falahu ajruhu mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada hidayah, maka untuk orang yang mengajak pahala sebagaimana orang yang ikut ajakannya itu, tidak dikurangkan sedikit pun. Kan hebat, bagusnya. Walaupun dia tidak mampu untuk tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat ataupun tidak mampu untuk bersedekah dengan yang ada, tapi dia ada ilmu, maka dia boleh memberikan galakan kepada orang yang ada. Sebab memang kita tahu masih ramai orang-orang Islam ini yang banyak harta, tapi dia tak tahu nak guna harta itu ke mana. Ya? Dia hanya guna harta mengikut yang dirasakan perlu oleh nafsunya. Sebab itu kita kadang-kadang dah ada ya, yang perlu dia dah ada, dia tambah lagi. Kadang-kadang sampai kepada peringkat apa? Israf. Israf tu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Padahal dia tak perlulah benda itu. Kerana sifat israf berlebihan ini Allah Ta'ala dah ingatkan ya, bahawa perbuatan israf ataupun berlebihan ini sebenarnya Allah Ta'ala mengingatkan ia adalah daripada perbuatan-perbuatan syaitan ya.
Allah Ta'ala tak suka orang yang berlebih-lebihan, walaupun perkara harus. Sebab berlebih-lebihan ini akan membawa manusia ini cinta kepada kebendaan itu, hartanya dan sebagainya. Jadi kerana itu kita lihat ya, golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala yang berdusta dalam agama ini, yang pertama ialah apa dia? Iaitu Allazi yad'ul yatim, iaitu yang menindas anak yatim. Yang kedua, tidak menggalakkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini yang lihat pula ya malam ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan celakalah bagi orang-orang yang melakukan salat, yang mana yang lalai daripada salat mereka. Mereka ini alladzina hum yura'un, juga orang-orang yang riak dengan salat mereka, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan pertolongan. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertama, wail dengan makna celaka. Allah, celaka yang mengandungi makna kebinasaan, kesusahan, ya, yang tidak disukai oleh jiwa manusia ini. Manusia tidak suka mendapat apa-apa kecelakaan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala mengingatkan orang yang akan dapat kecelakaan ini, siapa di golongan itu? Dari segi salatnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai daripada salatnya, ya. Dan wail juga bermakna azab yang amat pedih, dan juga dia adalah sebagai suatu tempat di dalam neraka, satu lembah di dalam neraka. Artinya sama ada kita nak maknakan dia celaka, ataupun kita nak menamakan azab yang pedih, ataupun sebagai lembah di dalam neraka, semua perkara itu memberi arti kepada kebinasaan dan kecelakaan. Maknanya tak ada gambaran yang menunjukkan bahawa orang ini akan mendapat ketenangan, kebahagiaan, ya, keamanan dan sebagainya. Siapa dia orang itu? Yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Dan orang yang as-sahun, yang lalai daripada salatnya, termasuklah humul ladzina yuakhiruna an awqatiha. Mereka yang melambat-lambatkan salatnya daripada waktunya. Maknanya dia tidak melakukan salat pada waktunya. Bukan tak salat dia salat, ya. Sebab Allah Ta'ala sebut, ya, mereka itu adalah an salatihim sahun lil musallin. Fawailun, celakalah, lil musallin, bagi orang yang salat. Nampak Allah Ta'ala sebut orang tu orang salat, orang yang melakukan salat. Tapi alladzina hum an salatihim sahun. Di sini memang ada, ya, dari segi peringkat sahun ataupun lalai ini, memang sebagian ulama memberikan peringkatnya. Peringkat pertama yang memang celaka betul ini, yaitu yang melambat-lambatkan waktu salat sehingga keluar waktu salat. Dia lakukan di luar waktunya dengan tidak ada apa-apa keuzuran dan sebab, ya. Kerana itu kalau kita lihat dalam bab ini, orang yang yang tidak dipertanggungjawabkan dosa ke atasnya ialah golongan pertama. Apa? Dalam hadis menyebutkan rufi'al qalamu an salas. Rufi'al qalamu an salas. Qalam ataupun pena itu diangkat daripada 3 golongan. Maksud diangkat maknanya amalan dia tidak dicatatkan sebagai suatu kesalahan, ya. Yang pertama apa dia? Anis sabi hatta yablugh. Daripada kanak-kanak hingga dia baligh. Maknanya kanak-kanak kalau melakukan apapun kesalahan, dia tidak dicatatkan sebagai dosa. Hatta yablugh, sehingga dia baligh.
Yang kedua, anil majnun hatta yafiq, iaitu daripada orang gila. Maknanya orang gila ni tak dicatatkan amalannya. Ya, bagi tahu orang lah, yang kata seronok jadi orang gila, main buat apa-apa pun tak apa-apa. Jangan gitu. Ya, jangan gitu kan. Subhanallah. Jadi yang kedua, anil majnun hatta yafiq. Kalau orang gila ni Allah Ta'ala tak catat dia punya amalan. Malaikat tidak catatkan amalan. Yang ketiga ialah anin naimi hatta yastayqiz, daripada orang yang tidur sehinggalah dia sedar daripada tidur. Jadi maknanya orang yang tertidur umpamanya daripada salatnya sehingga lepas waktu, dia tidak dipertanggungjawabkan. Maknanya dia tidak berdosa, tapi dia wajib salat. Yang kata dah terlepas pula, ini apa tu? Ini ada orang kata apa? Rezeki kata dia. Dia kata ni rezeki ni. Ya? Tetap wajib salat, tetapi orang ini, orang yang tertidur umpamanya, sehingga terlepas waktu salat, habis waktunya, maka dia tidak dipertanggungjawabkan di atas berlakunya tidur tadi, ya, sehingga dia tidak melakukan salat pada waktunya. Tapi dia kena salat. Cuma masalahnya timbul pula, dia nak qada ke ada, ya, nak qada ke ada. Jadi Rasulullah SAW memberitahu, bagi orang yang terluka ataupun tertidur, waktunya ialah bagi yang terlupa waktu dia ingat. Itu waktu dia tu. Waktu orang dah habis lah. Contoh umpamanya, ya, zuhur dah habis. Bagi orang yang biasa tak tertidur ataupun tak terlupa, dah habis bagi dia. Tapi bagi orang yang ini terlupa ataupun tidur, waktu dia ya, waktu dia ingat ataupun dia waktu bangun daripada tidur. Jadi timbul sekarang, ya, qada ke ada. Bagi dia ialah ada. Sebab waktu dia ialah waktu dia sedar, ataupun dia waktu dia ingat. Itu waktu dia punya tu. Orang lain tak boleh lah. Ada yang timbulkan pula dari luar, ustaz katanya. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut bahawa kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami kaum wanita diperintahkan mengqada. Perkataannya qada. Dia tak guna perkataan ada. Ya? Tengok, ini yang jadi punca kenapa timbul adab ke qada. Kan? Jadi kami diperintah untuk mengqada salat, puasa, tidak diperintahkan mengqadakan salat. Kenapa perkataan qada digunakan? Boleh jawab dulu. Perkataan qada itu digunakan sebab wajib qada di luar bulan puasa. Kan? Kalau dalam bulan puasa bukan qada, kamu masih lagi melakukan yang wajib. Ya? Jadi katakanlah dia di tengah-tengah 5 hari dia tidak dapat melaksanakan puasa umpamanya. Ini orang perempuan, ya. Orang lelaki kena tahu jugalah, ya. Jadi 5 hari ke 6 hari tak kira lah. Dia sekarang ni masa itu dia tak boleh berpuasa. Lepas masa itu, maknanya yang selepas 5 hari ada lagi bulan Ramadan, dia wajib kat situ. Wajib tu dalam waktunya. Bila dalam waktunya tak timbul perkataan qada. Jadi kerana itu, kata Sayyidatina Aisyah, kami diperintahkan biqada'i as-shaum. Kami diperintahkan mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is salat. Kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Perkataan qada juga. Sebab apa? Sebab bila katakanlah dia waktu terlarang untuk salat,
dah habis waktu salat tu yang dah terlarang itu, dia sekarang masuk dalam apa? Waktu yang dah biasa. Ada tak disuruh qada yang lalu? Yang tak boleh tu, ada disuruh qada tak? Tak ada. Maknanya sebab waktu yang dia terlarang itu waktu dia tu. Tapi waktu itu terlarang, lepas waktu yang terlarang itu dah keluar, maka tidak diwajibkan qada. Itu timbullah itu sikit dia. Tapi tak usahlah ya, nak bertegang ada qada. Jangan bising. Yang penting kamu salat sudah. Itu yang penting. Yang penting salat. Nanti dok sebut qada ada, tak salat pula. Ini yang masalah. Jadi itu istilahnya ya. Jadi yang kita nak lihat tadi ialah apa dia? Tengok ya. Yang pertama, orang itu salat tapi di luar waktunya. Ini adalah termasuk orang yang berdusta dalam agama dia. Ya. Sebab orang yang betul-betul berpegang kepada agama, dia wajib melaksanakan salat dalam waktunya. Cuba kita lihat ayat yang biasa kita perhatikan di masjid dan surau umpamanya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang mukmin mengikut waktu yang telah ditentukan. Maknanya kewajiban itu ialah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Wajib melaksanakannya pada waktu itu kan. Jadi kalau di luar waktunya, walaupun dia salat, dia sudah berdosa. Dan itulah yang dikatakan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Yang kedua, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ialah yang lalai dalam sembahyangnya, ialah yang tak khusyuk dalam sembahyangnya. Ya, payah nak khusyuk ni pula ya. Betul ya. Mana ada orang boleh dapat 100% khusyuk? Tak ada. Ada saja yang masuk kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Nabi berpesan, kamu bersungguh-sungguhlah melakukan salat untuk mendapat kekhusyukan kamu. Kerana di antara kamu yang hanya dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang 1/8, sampai 1/2, Nabi tak sebut lagi. Jadi kalau kita faham di sini, maknanya 100% memang tak ada. Sebab dia sampai 1/2 saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Maknanya kita berusaha untuk khusyuk dalam salat itu. Maka bila kita dah berusaha, kita akan dapat apa yang kita usahakan itu. Yang lain daripada itu, kita berdoa kepada Allah. Apa dia? Astaghfirullahaladzim. Habis salat kan, kita kata astaghfirullahaladzim. Kalau betul-betul kita tertunduk tadi, ya Allah, masuk juga tadi. Padahal dah lama dah, 30 tahun dah cerita tu, malam tu masuk pula. Ya. Jadi apa kata bang? Nostalgia ya. Ada melayang pula, aduh ya. Alhamdulillah tak habis. Yang celaka betul ialah daripada takbir sampai sedar-sedar Assalamualaikum aku kata. Aduh, ini betul-betul celaka. Aduh, dia tak tahu, dia main apa yang dibaca pun dia tak rasa. Sebab itu marilah sama-sama kita berusaha ya. Paling tidak kita berusaha memahami Al-Fatihah. Sebab itu yang wajib ya. Cuba fahami Al-Fatihah ya. Kenapa kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Percayalah, kalau kita berusaha lakukan ya, kita nanti akan melayan fikiran kita dengan bacaan. Bila kita melayan dengan bacaan, kalau kita ya bermain dengan bacaan, itu khusyuklah namanya. Ya. Yang tak khusyuk itu ialah yang melayan perkara yang tak ada kaitannya dengan solat. Bila kita layan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita kata Alhamdulillahirabbil alamin? Ya Allah, Kau kurniakan aku kehidupan. Kalau tak kerana Kau beri kehidupan, tak hidup aku ni ya. Beri nyawa, aku boleh
meneruskan kehidupan aku. Engkau beri aku rezeki, alhamdulillah. Aku tak minta pun kau bagi. Kan alhamdulillah tu. Lekat yang kedua naik pula, ayat benda lain pula. Tapi perkataannya alhamdulillah juga, benda lain pula. Alhamdulillah ya, kau bagi aku sihat ni ya. Kalau tak sihat ni banyaklah keluar duit dan sebagainya kan. Tu tengok kan. Alhamdulillah kan. Itu dia. Alhamdulillah tu bertukar-tukar dalam setiap satu rakaat itu. Dalam rakaat itu bertukar ya. Begitulah seterusnya. Jadi bila salat seperti ini, itulah yang dikatakan salat yang khusyuk. Kerana itulah kita ini bila ada benda-benda ataupun perkara-perkara yang masuk ya, terlalai sedikit dan sebanyak, maka kita tahu antara dua sujud kita kata apa? Rabbighfirli warhamni. Kita rasa tak? Kenapa kita kata duhai Tuhanku ampunilah aku? Tu tengok. Daripada masa tadi okey lagi, sekali bila nak sujud datang pula waktu itu Rabbighfirli warhamni. Kalau begitu itu salatnya jadi hidup kan? Setiap rakaat tu kita akan mengatakan Rabbighfirli warhamni. Sebab itu walaupun benda-benda ini sunat, kita jangan terkecilkan. Sebab dia ada pengertiannya, ada pengajarannya. Kalau kita memahami benda itu. Kalau kita, kenapa kita kata Rabbighfirli ni? Mengaku kita tadi memang ada benda masuk ya, kita lalai, lupa ya. Waktu itu waktu kita ingat satu benda lain, Allah kita lupa waktu itu. Walaupun hanya 1 minit, kita ingat lupa Allah Ta'ala masa itu kan. Mana boleh ingat Allah, ingat itu dulu, tak boleh. Dia akan lupa yang satu. Kerana itu kita diperingatkanlah supaya salat kita ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh khusyuk kepada Allah. Kerana kita tidak mahu termasuk dalam golongan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan kemudian orang yang apa? Orang yang termasuk golongan yukadzibu biddin walladzina hum yura'un. Dan golongan orang yang mereka itu adalah orang yang menunjukkan ataupun riak dengan salat mereka. Ya. Jadi kerana itu pertama sekali supaya kita dapat meletakkan diri kita melakukan salat ini kerana Allah benar-benar, kita kena balik kepada asasnya. Apa asasnya? Siapa yang mewajibkan kita melakukan salat? Nabi menyampaikan sahaja. Itu kena letak ya. Nabi hanya menyampaikan. Yang mewajibkan salat ialah Allah. Kena letak begitu, supaya sifat riya itu akan terhindar daripada kita. Sebab kadang-kadang benda itu nak datang juga. Kenapa nak datang? Sebab syaitan ni, syaitan yang al-waswasil khannas ini, yang sentiasa mengintai-intai ya, memerhatikan kita ini, hati kita ini ya, lalai saja dia akan heret kita. Bila kita nak ingat Allah Ta'ala, dia mula mundur sedikit. Tapi dia tidak lari, dia ada sentiasa itu memerhatikan manusia ini. Jadi kerana itu, letakkanlah bahawa yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mewajibkan salat ini. Kerana Allah Ta'ala sendiri telah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kewajipan 5 waktu ini dalam apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj kan? Jadi bila kita memahami ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Maka kerana itu, insya-Allah kita akan dapat melaksanakan salat kita ini daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan salat, iaitu seperti riya umpamanya ya. Alladzina hum yura'un. Orang yang menunjukkan salat ini, dalam ayat lain Allah Ta'ala menyifatkan mereka ini adalah mereka golongan apa? Golongan munafik ya. Allah sebut golongan munafik ini, mereka yang menunjukkan dalam melakukan ibadat salatnya ya.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik ini cuba nak menipu Allah. Allah akan balas tipuan mereka itu. Perbuatan mereka nak menipu tu Allah akan balas nanti. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka ini, iaitu orang munafik ini, mereka ini kalau mendirikan salat, mereka mendirikan dalam keadaan kusala, malas-malas. Kenapa dia malas? Sebab hatinya yang sebenarnya bukan nak salat, tapi dia nak salat tu kerana nak tunjuk-tunjuk. Idza qamu ila salati qamu kusala, ya. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka itu menunjuk-nunjukkan kepada orang ramai yang mereka itu melakukan salat, sedangkan hati mereka la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit saja. Masa bila dia mengingati Allah, masa kena musibah, kena dapat susah, ya, dah mula, ya. Kalau kita ambil contoh yang paling kentara, Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Siapa dia yang cukup jelas Allah Ta'ala ceritakan bila ditimpa musibah, baru waktu itu dia ingat Allah Ta'ala. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ketika Allah Ta'ala nak tenggelamkan, masa itulah dia kata nak beriman seperti yang diimani oleh Bani Israel. Waktu itu, ini Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, ya. Ketika dia nak ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, waktu itulah dia katakan, sekarang ini aku beriman kepada Allah sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala tolak waktu itu, sebab sudah nak ditenggelamkan baru nak beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beberapa ayat lain pun begitu juga. Manusia ini bila ditimpa kesusahan, mereka akan berdoa kepada Allah. Wa idza massal insanu dhurrun da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman. Manusia ini apabila ditimpa dengan kesusahan, dia berdoa kepada kami, kata Allah Ta'ala. Ini kita kena ingat, ya, yang beritahu kita ialah Allah. Betul tak berlaku ini kepada manusia? Memang betul. Sebab Allah Ta'ala tahu ini diciptakan kepada kita. Wa idza massal insanu dhurrun da'ana li jambi aw qa'iman aw qa'idan. Ya. Manusia ini apabila ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami, sama ada berbaring, duduk ataupun berdiri. Maknanya dalam berbagai keadaan dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Tapi bila Allah Ta'ala hilangkan kesusahan itu, apa yang berlaku kepada manusia ini? Dia lupa pada Allah, seolah-olah tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat kepada Allah melainkan sedikit saja. Maknanya melainkan waktu-waktu tertentu. Bila dapat susah baru ingat kepada Allah Ta'ala, ya. Bila ditimpa musibah, baru nak berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Lama tak turun hujan, datang juga sembahyang minta hujan. Selama ini tak sembahyang pun, nampak tak? Sibuk nak, mari kita buat sembahyang minta hujan, ya. Bila tiba musibah baru nak. Ini Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Al-Quran, ya. Bila walamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin mas'al. Bila kami lenyapkan, kata Allah Ta'ala, kami hilangkan kesusahan yang telah menimpa sebelumnya, dia meneruskan kehidupannya seolah-olah tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kesusahan yang menimpanya. Seolah-olah macam itu, kata Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa? Ini yang dikatakan tadi, yang Allah Ta'ala sebut, mereka yang yura'un, mereka yang menunjuk-nunjuk dalam ibadatnya, salat umpamanya, Allah Ta'ala mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit saja. Dan ini adalah sifat siapa dia? Yang Allah Ta'ala sebut di awal, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ini cuba nak menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Kemudian ayat yang akhir, wa yamna'unal ma'un.
dan orang-orang yang enggan memberikan pertolongan. Sebab itu para jamaah, kita hendaklah didik diri kita, jiwa kita ataupun diri kita ini, hati kita, supaya bersedia untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Didik, ajak hati kita. Sebab ada masanya nanti Allah Ta'ala adakan sebab-sebab yang minta diri kita ini supaya memberikan bantuan. Dia tak mestinya wang ringgit. Kadang-kadang tenaga. Kadang-kadang tenaga kan. Cuma kadang-kadang sekarang ni agak susah sikit, sebab kadang-kadang kita kalau jalan raya tu ada orang nak minta tolong tu, kita pun banyak perhitungan kita sekarang ini, sebab kadang-kadang nak tolong tu kita pula jadi manusia. Ini tak apalah, yang penting biar ada perasaan nak menolong. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kita, jumpakan kita kepada betul-betul orang yang betul-betul memerlukan pertolongan daripada kita. Allah akan jumpakan. Di situ kita mula akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu masuk dalam golongan yang na'unan ma'un ataupun tidak. Kamu masuk dalam golongan orang yang apa? Yang enggan memberikan pertolongan. Sebab kadang-kadang kita mendengar, contoh saja, ini rasanya tak berlaku di sini. Ini kat Colombo sana, Colombo, sikit-sikit Colombo, dekat-dekat, Dia hidupnya mementingkan diri sendiri saja. Bila ada je gotong royong, banyak yang buat lah. Tengok, dia kalau kemudian dah tak nak buat, dia halang orang lain pula daripada buat. Double tak? Dia sendiri dah tak buat, orang lain nak pergi buat, gotong royong bawahnya, contohlah ni, dia tak bagi pula buatnya. Ini dia. Jadi kalau kita lihat, orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang apa? Iaitu yang yukadzibu biddin, yang berdusta ataupun berbohong dalam agama, menghalang ataupun enggan memberikan pertolongan. Sebab itu bila kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara ketaatan dan ketakwaan. Untuk bertolong-tolongan ini, kita boleh lihatlah salah satu daripada 3 perkara ini. Kalau boleh buat 3-3-nya, Masya Allah, paling bagus itu. Apa dia? Dia ada harta, dia boleh memberikan sumbangan dengan hartanya. Dia ada tenaga, dia boleh memberikan tenaganya untuk kebaikan. Dan dia ada idea, dia beri idea dia. Masya Allah, hebat, surau ni rasanya gini. Okey, macam mana sekarang ni, Dia bagi idea. Rupanya ini, setakat ini tak penting lagi, kita ambil yang lebih penting. Kan gitu? Priority kan, keutamaan. Kita, ada orang katanya, kita ni, orang kita ni, penduduk sini ni, dah banyak yang berusia, Faham makna perkataan berusia, Jangan kata saya ni pun ada umur. Berusia maknanya dan 60 ke atas lah umpamanya, yang kita tengok banyak yang dah tak berapa anak kan. Apa kata kita beli kursi yang ada, kursi apa nama tu? Apa namanya? Yang ada kalan tu. Apa namanya? Dia buat idea, gitu kan? Tengok mana penting itu dengan benda-benda lain. Bagi idea lah kan. Jadi kalau tak penting, okey, kita stop dulu. Bagus tu benda tu. Tapi kita tengok penduduk sini walaupun berusia, tapi kita tengok jogging dia ni hebat. Dah bayar kawin dulu. Bagi idea lah kan. Umpamanya kan. Maknanya begitu. Kadang-kadang ada orang tu beri idea, dia rasa bagus, tapi rupanya ada orang nampak ada yang lebih penting lagi. Itu maknanya memberikan apa? Pertolongan dari sudut idea. Kalau boleh. Kadang-kadang kita ni tak mampu 3-3. Tak mampu 3-3, satu pun takkan tak mampu langsung. Kalau dah satu tak mampu ni beratlah. Idea tak nak bagi,
Sebab dia takut aku punya idea ni, kalau aku ambil, aku bagi, nanti dia pakai nama dia, nama aku hilang lah, kata dia. Sudah. Orang yang jiwanya besar, orang yang baik, bagi dia tak penting nama dia ke apa. Yang penting bagi dia, idea yang baik itu biarlah dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Ya, apa ni kata orang, apa daripada nama? Tak penting lah. Tapi orang semua ada nama, ya. Jangan kata tak nama langsung, ya. Maksudnya gitu, apa yang kita nak banggakan dengan nama-nama kalau disebut dan semua, tak ada benda, ya. Kalau tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya. Jadi kerana itu Allah Ta'ala bila perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Kita lihat, ya, dari aspek apa kita boleh bertolong-tolongan, ya. Tak boleh memberikan hadiah macam tadi, contoh tadi, apa, memberi galakkan kepada, memberi makan kepada orang miskin, ya, beritahu, ya, banyak harta ni, ya, Allah Ta'ala dah pilih engkau sebenarnya ni. Mungkin dia tak nampak benda itu kan, dia ada harta banyak, ya. Allah Ta'ala dah pilih engkau ni, nak beri engkau ni kesempatan untuk dapat pahala lebih banyak lagi. Aku tak ada duit, aku nak derma untuk surau ni, nak bangunkan surau, aku tak ada duit. Tapi aku cuma pandai cakap je, nak bagi tahu engkau ni, engkau ada duit banyak ni, ya. Tak percaya? Cek lah kat kau, kerja SP ni dah berapa dah, ya. Jangan banget, sempat tak sempat itu cerita lain, ya. Banyak dah, simpanan banyak. Dia tak tahu kadang-kadang kan, bila diberikan galakan, Allah Ta'ala takdirkan terbuka hati dia, fikiran dan nampak, hatinya terbuka, maka dialah orang yang, ya. Ini ada cerita, ya, baru-baru ini di surau An-Najah, tempat saya tu kan. Itu hari dia orang nak apa, nak tukar kapet ni kat dalam kan. Jangkaan bajetnya ialah 14,000, ya. Alhamdulillah, Allah takdirkan, ya, dapat 15,100 lebih pula. Tak sampai masa tutup tu dah dapat dah 15,000, ya. Ya. Yang ada seorang tu satu envelope 3,000 cash dia baginya gitu. Dia mungkin, ya, gitulah kan. Kadang-kadang orang tu memang banyak orang yang banyak duit ni, kadang-kadang dia tak tahu dah kat mana, ya. Kita bagi tahu dia, ya, engkau ni dapat pahala lebih banyak daripada aku ni, ya. Kalau aku bagi RM50, engkau 500, dah berapa banyak kau punya kan. Dia, oh tak ya, tu kita cakap macam gitu, Allah takdirkan, bukakan hati dia, Masya Allah, ya. Ini yang dikatakan orang yang tidak menghalang daripada membantu dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala dalam surah ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan jadi salah satu daripada golongan yang disebutkan tadi. Yaitu apa dia? Yang pertama ialah yaitu yad'ul yatim, menindas anak yatim. Kemudian tidak menggalakkan orang lain untuk apa? Untuk memberi makan kepada orang miskin, ya. Ini yang banyak. Yang ketiga ini boleh katakan semua orang terlibat. Sebagai orang Islam, dia wajib melakukan salat, ya. Tapi yang tak salat lebih beratlah. Sedangkan yang salat pun kalau di luar waktunya, Allah Ta'ala kata apa? Wail, ya. Yang mana wail itu termasuk maknanya ialah salah satu lembah di dalam neraka, ya, ataupun tempat di dalam neraka. Maknanya akan dimasukkan ke dalam neraka juga bagi mereka yang melakukan salat. Tapi ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini ialah orang yang meninggalkan salatnya di dalam waktunya, tapi dia laksanakan di luar waktunya. Kenapa? Kalau tidak, ni banyak kita yang masuk neraka ni, ya. Sebab dalam khusyuk tadi cuma berapa peratus kita dapat, ya. Khusyuknya 10% saja. Allah, celaka kita ni, ya. Ada, ya. Ulama memang sepakat yang dimaksudkan dengan celaka masuk ke dalam neraka ini ialah mereka yang melakukan solat
tapi di luar waktunya, dengan tidak ada sebab yang syar'i, ya, tidak mengikut syarak. Yang sebab syar'i dua je, dua saja: tertidur, terlupa. Itu dua aja. Yang lain tak boleh, ya. Tak boleh, ya. Dia kata, ni tak apalah, nanti qada waktu asar, kata dia. Sebab apa? Buat majlis walimah. Sebab dia sibuk dengan kewalimahannya sehingga dia tangguh, ya. Zuhur asar dia bawa ke maghrib. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah, ya, sekarang banyak diberikan peringatan. Yang kita perhatikan, masya-Allah, ya. Sehingga sebagai tempat, kalau di Singapura tu, ya, agak-agak kadang-kadang jauh daripada masjid ataupun surau, ya. Sedangkan kita ni sebenarnya belum sampai masanya masyarakat kita, ya. Kalau nak duduk kat situ sembahyang kat pokok-pokok, bawah pokok, orang kita kata ini lain ni, ya. Padahal semuanya boleh. Tak apa, kita ambil uruf kita, kebiasaan kita, ya. Kalau sekiranya kat Singapura tu, kalau kat flat-flat, rumah flat kan, yang jauh daripada masjid atau surau, dia orang akan disediakan satu tempat, ya, untuk terutama sekali muslimah lah, terutama sekali orang perempuan, supaya dapat melakukan solat. Ini kesedaran itu memang dah banyak berlaku sekarang ini, ya. Kenapa kesedaran itu berlaku? Sebab ada yang beri peringatan. Dulu memang kita dengar saja, tak salah lagi, tak apalah, nanti qada, kata dia. Jawapannya qada, kata dia. Rupanya dulu tak diberitahu bahawa yang diharuskan ataupun dibolehkan ini bila orang terlupa ataupun tertidur saja, ya. Jadi bagi yang sibuk macam mana pun, walaupun dia salat di luar waktunya, tetap menanggung dosa. Jadi itulah diantaranya yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang mungkin membawa kepada kecelakaan kepada kita, ya. Pengajaran yang kita boleh ambil tadi ialah, pertama sekali ialah kita merasakan bagaimana rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Itu pertama, ya. Kita kena merasakan Allah Ta'ala itu begitu merahmati kita sebagai orang yang beriman. Dengan apa? Memberikan peringatan kepada kita supaya jangan sampai berlaku perkara-perkara tadi. Apa dia? Menindas anak yatim, tidak menghalang tidak memberi galakkan untuk memberi makan kepada orang miskin, kemudian melakukan solat tapi mendapat kecelakaan kerana nak tunjuk-tunjuk solatnya itu kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah tidak mahu memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi bila kita melihat perkara-perkara ini, mudah-mudahan kita dapat memelihara dan jaga diri kita jangan sampai berlaku perkara-perkara yang disebutkan tadi, ya. Kalau sekiranya selama ini kita, ya, masih lagi abaikan solat, mudah-mudahan itu yang disebutkan tadi, kan, iaitu orang yang sudah mendapat hidayah ini sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab kita ni harus ada sifat bimbang. Kalau kita ini berpaling pula daripada taat, na'udzubillah, mula nak malas, cuai dan sebagainya, kan. Tapi Allah yang maha mengetahui, bila kita memohon kepada dia, dia akan pelihara kita, insya-Allah, ya. Sebab itulah Nabi pernah pesan kepada seorang sahabat, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah agama Allah ini dengan melaksanakannya, ya. Perintah-perintahnya laksanakan, larangannya tinggalkan. Jaga ini, Allah akan jaga kamu, ya. Allah jaga kita pertama sekali ialah hati kita yang dijaga, ya, supaya kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agaknya
sekadar itulah untuk malam ini ya. Panjang sikit lah kan, tak apa ya, belum sampai 2 jam pun ya, InsyaAllah. Jadi apapun kita syukuri ya, kerana ini adalah kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekuatan kita ya. Pastikan kita menggunakan la haula wala quwwata illa billah, supaya kita dapat merasakan, ya Allah, kau ni memang menyayangi aku, kau belas kasihan aku, sehingga kau berikan kekuatan untuk aku sentiasa berada dalam keadaan-keadaan yang baik seperti ini. Kita dapat rasakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah untuk bulan ini. InsyaAllah kita ada sebulan lagi ke 2 bulan lagi ya. Sebab kita ni di hujung ya. Sebulan lagi ya, 2 bulan. Tak apalah, yang penting kalau ada masa kita datang InsyaAllah, tak ada masalah ya. Kita akan ada, walaupun tak bentuk pengajian ini ya, dalam bentuk yang lain lah InsyaAllah. Yang penting kita mengisikan masa kita itu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan yang InsyaAllah ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkanlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.